Baik, yang dah ada boleh tolong sebar-sebarkan dulu pautan ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 31 sehinggalah ayat yang ke-40 surah Al-Baqarah. Boleh sertai dan juga sediakan mushaf Al-Quran masing-masing ataupun muat turun software Al-Quranil Karim di dalam handset telefon pintar masing-masing insya-Allah. Sikit masa lagi kita bagi ruang untuk yang lain masuk sekali dan kita terus sebar-sebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaAllah kita sambung lagi hari yang keempat kita berada di dalam bulan Ramadan. Tadarus dan tadabbur khas surah Al-Baqarah. Satu hari 10 ayat. Jadi untuk hari ini kita sambung pada ayat 31 sehingga ayat yang ke-40. Jadi sama-sama kita membaca ayat-ayat itu terlebih dahulu. Kemudian kita tengok apa terjemahan dia sebelum kita pergi kepada tadabbur. Mengambil pengajaran secara asas apa yang terkandung secara umum pada ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Baik, bacaan tadi ayat yang ke-31 sehinggalah ayat yang ke-40. Jadi beberapa perkara kalau kita ambil satu berkenaan dengan tajwid, yang mana semalam kita dah sentuh tentang wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Nun sabdu dan juga mim sabdu. Yang hari ini kita boleh tengok dari sudut berkenaan dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ni biasalah. Iaitulah pada akhir ayat. Kita berhenti pada akhir ayat ataupun kita berhenti di suatu tempat yang kita berhenti itu dalam keadaan huruf yang kedua terakhir adanya huruf mad. Iaitulah huruf mad ni apa? Alif, waw, ya. Kebiasaannya akhir ayat lah. Contoh dalam ayat 31 tu, ya kuntum sadiqin. Bila kita berhenti tu dia jadi mad arid lis sukun. Kerana matinya satu huruf itu yang mana sebelumnya itu adanya mad asli alif waw ya. Di sini ada huruf ya. Maka mad arid lis sukun ni bacaan dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan tertukar pula berapa bacaan mad arid lis sukun, 2, 4 dan 6 rakaat. Rakaat tu semayang. 2, 4 dan 6 harakat. Kebiasaannya bagi kita kalau baca dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan tenang yang tidak memerlukan untuk kita cepat, kita baca 4 atau 6 harakat. Maksud bagaimana baca dalam keadaan cepat ni? Contohnya dia ni seorang yang hafiz. Dia mengulang Quran dia mendisiplinkan diri dia satu hari 3 juzuk ke atau 5 juzuk ke. Maka kalau dia baca dalam keadaan biasanya orang awam itu memakan masa. Sedangkan dia sebagai manusia, dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai orang yang perlu bekerja mencari nafkah juga. Jadi dia perlu smart dalam time management dia, dalam keadaan ada mesti jadual dia mengulang Quran. Jadi dia baca dalam keadaan laju. Masih lagi dalam konteks menjaga hukum hakam tajwid dan makharijul huruf tadi itu terpelihara, maka tak ada masalah. Maka dalam keadaan ini mungkin kalau nak baca 4, 6, jadi contoh 10 ayat, 10 tu semua dari sudut bacaan 6 harakat makan masa. Dia satu juzuk makan masa sikit, dia baca dalam keadaan 2 harakat biasanya. Sebab tu saya sebut tadi, kalau biasanya kalau kita dalam keadaan baca yang santai, yang tidak ada apa-apa yang memerlukan kita bacaan cepat, kita baca 4 ataupun 6 harakat tadi itu. Baik. Secara adabnya, kalaulah kita punya bacaan tadi tu permulaannya dah 4 atau 6 harakat, maka ayat-ayat selepasnya itu pun kita bila berlakunya hukum mad arid lis sukun, kita akan ikut harakat yang sama supaya dia punya tune dia tadi itu adalah selaras
Baik. Jangan pula nanti 2-3 ayat pertama baca 4 atau 6 harakat, tiba-tiba dah hujung-hujung baca 2 harakat. Dia tak berapa comel. Walaupun memang perbincangan harakat tadi tu 2, 4 ataupun 6. Tapi orang yang kalau belajar, dia menjaga, maka dia akan bila waktu yang dia baca tadi tu selaras. Baik. Jadi tu mad arid li sukun maksudnya kita berhenti sama ada penghujung ayat atau di mana-mana tempat kita berhenti. Kalimah yang kita berhenti itu 2 huruf sebelumnya, kalimah kita berhenti adanya mad asli. Baik. Baik, kita masuk kepada terjemahan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ayat 31 yang bermaksud, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda atau nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 32, malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah diberitahukan kepada mereka, yakni diberitahu kepada malaikat nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, duduklah oleh kamu dan isteri kamu syurga ini. Maka makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan, yakni diperdayakan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan tempohnya. Ayat ke-37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat 38, kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 39, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ke-40, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Dan saya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadaku lah kamu harus takut dan tunduk. Kamu harus takut, yakni tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini 10 ayat yang kita sambung pada semalam, di mana kita dah sebut semalam ayat 30 itu adalah permulaan cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, iaitulah manusia yang pertama Adam AS, yang mana diberikan tugasan kepada manusia itu selaku khalifah. Asas penciptaan manusia ini secara basicnya ada 3 perkara lah. Yang pertama disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah, ciptakan jin serta manusia itu melainkan untuk pengabdian diri. Jadi ini asas, sama ada jin manusia, maka dia tertakluk kepada perintah-perintah Allah yang mesti dibuat dan juga larangan-larangan daripada Allah yang mesti ditinggalkan untuk tanda pengabdian diri. Dalam keadaan 2 makhluk ini diciptakan dalam tujuan pengabdian diri, manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah berdasarkan ayat yang ke-30. Menjadi khalifah iaitu nak mengurus tadbir muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan panduan agama, nak memakmurkan muka bumi Allah ini menurut peraturan-peraturan, dimanfaatkan muka bumi ini dengan cara yang berhemah dan juga cara yang mengikut lunas-lunas syariat.
Serta yang ketiga, bila manusia itu jadi khalifah, maka dalam ayat yang keberapa, lebih kurang 71, 72, lebih kuranglah dalam surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Cerita pasal amanah itu. Maka manusia memikul amanah. Amanah itu adalah menjadi khalifah. Tapi kena ingat, kalau manusia itu abaikan tanggungjawab dia, tak turut perintah Allah, maka itulah manusia yang zalim dan juga jahil. Maka dia kena lunaskan amanah tersebut. Maka ini antara asas kehidupan manusia. Sebab itu ayat 30 diceritakan berkenaan dengan salah satunya, iaitulah khalifah. Dan bila awal kita dah sebut malaikat bertanya kepada Allah, bukan dibangkang. Malaikat bertanya kepada Allah sebagaimana tafsiran daripada mana-mana kitab tafsir menceritakan berkenaan dengan perihal makhluk yang telah ada lebih awal di bumi sebelum diciptakan Adam sebagai manusia yang pertama untuk nak menjadi khalifah di atas muka bumi. Yang mana yang masyhur dan yang kuatnya iaitulah jin yang telah ada di atas muka bumi lebih awal. Sebab itu ulama kata, bila ayat surah Az-Zariyat disebut kalimah jin dulu, wama khalaqtul jinna wal insan. Jadi perkara tersebut adalah jin disebut terlebih dahulu. Bermaksud ini signifikan kewujudan jin sudah lebih awal daripada manusia tersebut. Dan jin bila berada kat bumi ini, maka dia telah melakukan sebagaimana yang malaikat sebutkan tadi. Itu bukan malaikat dia membuat jangkaan atau dia pun ahli nujum, tapi itu apa yang telah berlaku. Makhluk lain berada di atas muka bumi ini. Iaitulah berlakunya pertumpahan darah dan juga kerosakan di atas muka bumi. Namun Allah Ta'ala tutup bahawasanya Allah Ta'ala lebih mengetahui akan apa yang para malaikat pun tak tahu. Dan bila Allah Ta'ala telah menciptakan Adam AS sebagai manusia yang pertama, maka Allah Ta'ala ajarkan Adam akan nama-nama. Di sini ada dua perkara yang kita ambil pengajaran. Yang pertamanya, panduan dalam kehidupan adalah ilmu. Sebab bila Allah Ta'ala selesaikan Adam, wa'allama Adama, Allah mengajarkan Adam. Kerana apa? Kerana ilmu tadi itulah yang akan pandu kehidupan seseorang tadi itu. Maka awal-awal sekali. Sebab itu bila kita lahir sekalipun, kan, apa yang dibisikkan ataupun dilaungkan di telinga kita, disuruh kepada bapa-bapa pada anak bayi yang baru dilahirkan adalah azan. Azan ni supaya apa? Yang pertama nak mengajar kalimah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan azan kan? Nak mengajar kalimah tauhid. Jangan pula pergi takbir raya. Kan? Tak biasa. Dah nak azan, tiba-tiba dia takbir raya anak dia. Nurse atau doktor pun pelik. Bila pula sambut raya ni kan? Patut azan dia takbir. Jadi nak mengajar kalimah tauhid. Yang kedua, nak bagi kalimah pertama yang didengari oleh bayi tersebut akan kalimah tauhid. Tadi nak mengajar, yang ni nak bagi yang sama ya lebih kurang. Jadi nak ceritanya dalam kehidupan kita ni, permulaan dia adalah mesti dengan ilmu yang diajarkan tersebut. Itulah, itu yang pertama. Yang kedua tentang asma. Asma ni kalau terjemahan secara literal bahasa Arabnya, asma ni kalimah jamak daripada ismun, nama-nama. Ulama bahas apakah nama-nama tersebut. Macam-macam lah perbahasan para ulama. Yang penting secara asasnya inilah nama-nama ataupun dipanggil sebagai persediaan bagi Adam itu menjalani kehidupan dia sebagai khalifah yang mana tidak diketahui oleh para malaikat. Bila Allah Ta'ala bentang dan Allah Ta'ala minta malaikat untuk nyatakan apa yang telah Allah Ta'ala ajar kepada Adam itu, malaikat dengan rendah diri maka menyatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu melainkan apa sahaja yang kau ajarkan kepada kami. Ini sifat malaikat pula. Sebab itu dia tidak mempertikaikan, cuma dia bertanya daripada atas, bukan dia nujum, tapi kerana benda telah berlaku. Dan bila diminta oleh Allah untuk menceritakan, membentangkan akan asma, nama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam tadi, dia menyatakan kami tidak tahu. Maha suci engkau ya Allah. Ini tunduk ataupun kita panggil rendah dirinya.
Ya. Kerana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Hakim. Alim, Hakim. Dua kalimah ini merujuk kepada nama-nama Allah yang terkandung dalam sebanyak 99 nama-nama Allah yang mulia. Al-Alim, Al-Hakim. Al-Alim ni maksudnya tahu. Al-Hakim bijaksana. Nampak macam serupa tapi tidak. Al-Alim tahu secara asas zahirnya. Al-Hakim tahu secara sebaliknya. Sebab itu hakim-hakim ni bijaksana. Kan? Hikmah. Sebab itu bila berlaku suatu perkara, contoh kita berada dalam tempoh PKP. Kerana kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Kita pun cakap, cuba fikir apa hikmahnya. Dalam tempoh PKP ni, Ramadan kita mendirikan ibadah, solat sunat tarawih di rumah. Apa hikmah dia? Dan hikmah ni kita fikir sebaliknya. Oh, sebaliknya kita boleh mengeratkan lagi hubungan ahli dan kekeluargaan kita. Oh, hikmahnya okey, di sinilah peranan kita selaku ayah, kita boleh semak tersebut ibadah anak-anak kita, bacaan Quran mereka, sembahyang mereka, sebab kita ada masa baik. Hikmah di sebaliknya. Sebab itu malaikat pun sebut sifat Tuhan ni Al-Alim, dia maha tahu apa dia buat. Al-Hakim, dan dia tahu benda yang sebaliknya kalau perkara-perkara yang tak terduga. Sedangkan kita mungkin kita tahu, tapi hikmahnya kita mungkin tak tahu. Kan? Jadi sebabkan itulah disebutkan nama-nama sifat Tuhan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala pun menyuruh Adam pula membentangkan apa yang telah Allah Ta'ala cerita. Cuma asma' tadi itu, apa nama-nama itu ada perbahasan. Antara yang pertamanya ulama' bahaskan adalah nama-nama yang benda-benda yang berada di dunia ini sebagai persiapan kehidupan di dunia. Macam kita lah, kalau kita nak gunakan suatu perkara, kita kena tahu nama itu. Nama tu merujuk kepada musammayat. Kenapa dinamakan demikian? Contoh, dinamakan kereta. Kenapa? Sebab kereta ni dinamakan ia sebagai kereta kerana dia kenderaan pacuan 4 roda dan dia kategori alat pengangkutan untuk kita bawa atau kita dibawa oleh dia memindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Maka kita dah bersedia. Oh, kereta dia alat pengangkutan, dia bukan makanan. Dia bukan rumah kediaman. Jadi tahu nama itu sebagai kunci permulaan untuk dimanfaatkan persediaan dia. Dah. Kita nak apa lagi? Contoh, ini baju. Maka baju. Maka ini apa nama ni? Baju. Baju ni apa? Adalah pakaian. Yang mana baju ni kategori pakaian. Pakaian ni apa maksudnya? Benda yang dipakai di tubuh badan kita. Dan baju pula statusnya tempat dia dipakai di bahagian sinilah. Di bahagian daripada leher sampai ke bawah, ke pusat atau bawah sikit. Kita tak letak di kaki sebab kaki itu namanya seluar. Batang kaki kita seluar. Kalau di tapak kaki namanya kasut. Kalau di atas kepala untuk laki ni, kalau yang ni namanya kopiah, songkok. Dia tak letak dekat kepala lutut. Jadi kita tahu tu nama tu kita boleh tahu kenapa dinamakan demikian, kerana fungsi dia demikian. Supaya orang tak salah. Maka begitulah yang disebutkan antara perbahasan ulama. Contohnya yang saya baca dalam satu majalah Al-Azhar yang ditulis oleh Dr. Muhammad Immarah almarhum. Dia baru meninggal awal tahun baru ni, tak silap. Seorang cendekiawan, seorang mufakir, pemikir Islam yang hebat. Bila bahas nama tadi tu, sebab itu juga dalam awal-awal wahyu yang turun berkenaan dengan surah Al-Alaq, kita pun diminta baca nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Kenapa tak baca terus Tuhan? Tak, dengan nama. Kerana salah satu kaedah kita mengenal Tuhan adalah kita mengenal nama-nama Allah. Al-Hakim, Tuhan ni maha bijaksana. Al-Alim, Tuhan ni maha mengetahui. Al-Khabir, Tuhan yang maha mendalam pengetahuan dia. Al-Malik, Tuhan yang memiliki kerajaan. Dan Al-Quddus, Tuhan yang suci. Jadi kita mengenal, sebab kita tak mampu pada panca indera kita nak melihat zat Allah. Tapi
untuk kita nak kenal Tuhan, salah satunya dengan kita mengenal nama-nama dia. Tak mengenal nama. Daripada nama-nama itulah kita mengenal keagungan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Begitu juga kita. Bila kita nanti atau tanya mak ayah kita, kenapa menamakan kita dengan nama itu? Kan? Dia namakan kita dengan sebagai apa namanya, contohnya apa, nama apa? Contohnya nama, ada mengambil nama Muhammad. Kerana apa? Kerana nak suruh kita teladani sifat Nabi SAW yang namanya Muhammad. Kenapa kita letak nama anak kita Umar? Kerana kita rasa teruja dengan keberanian yang dimiliki oleh seorang sahabat yang hebat namanya Umar Al-Khattab. Kan? Kenapa diletakkan nama Abu Bakar? Jadi dengan nama tadi itu, dia menjadi inspirasi yang kita mahukan supaya dapat tempias. Sebab itu kita tak letak nama yang tak ada makna. Melainkan orang yang jahil. Kenapa letak nama Alfonso Fatista Yanareo? Sedap nama tu Ustaz. Itu tak kena. Jadi makna pun tak ada. Nama apa? Nama syaitan. Kenapa tak nama syaitan? Ustaz jangan main. Syaitan ada kalimah dalam Quran. Ya betul ada kalimah Quran. Tapi ada yang baik, ada yang tak elok dalam gambaran. Saya ingatkan semua. Itu jahil pula. Jadi macam tu. Jadi bila Allah Ta'ala mengajar nama, perbahasan ulama' di antaranya Dr. Muhammad Imarah dalam menukilkan pada ulama', itulah sebagai persediaan Adam tadi itu untuk dia nak mengurus takbir dunia. Kerana antara kerosakan berlaku apabila kita tak kenal sesuatu benda itu. Contohnya televisyen. Kita tak tahu itu adalah alat dalam menayangkan suatu pancaran yang bersifat program. Tapi kita nampak, kita ingatkan televisyen tu, kalau zaman dulu televisyen kan besar, kita ingatkan aquarium. Jadi kita pun buang dalam dia tadi tu, kita pun isi air, letak ikan. Maka rosak tak? Rosak. Rosak lah kita panggil. Okey. Apa namanya lagi? Tandas. Bila tandas, kan ada saluran najis, tempat kita buang kumbahan kita, tinja kumbahan kita, maka itu adalah untuk membuang najis. Tapi kita pergi buang sampah dalam tu, buang tong, buang benda-benda lah, masukkan baju dalam tu, masukkan batu, masukkan tin, masukkan plastik, maka sumbat tu rosak. Kerana apa? Kita tak kenal apa fungsi benda tu. Kan? Jadi nama-nama itulah sebagai persiapan. Justru kenapa diberikan nama dalam keadaan sebagai persiapan? Allah Ta'ala bekalkan kepada manusia otak. Sebab itu haiwan ni dia boleh tahu pada fitrah dia. Contoh, dia nak makan. Lembu ni tak perlu ajar dia nak makan apa. Dia tahu fitrah dia akan makan rumput. Kucing, dia tahu fitrah dia makan apa. Kita tak perlu ajar dia. Ini Whiskeys ni mahal tahu tak? Tak perlu ajar, dia tahu, dia ada deria dia. Fitrah makhluk, sebagai fitrah makhluk tadi tu nak makan, ada perasaan, tapi dia tak ada akal. Sebab itu anjing zaman Ashabul Kahfi sampai sekarang macam itulah rupa dia. Tapi kita manusia, corak pakaian kita zaman Ashabul Kahfi dengan zaman sekarang tak sama dah. Berbeza benua pun tak sama dah. Kan? Kerana apa? Akal. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan persediaan tadi itu, dan juga Allah Ta'ala dalam masa yang sama diberikan akal kepada manusia. Tak cukup daripada tu pula, nanti Allah Ta'ala berikan pula akan pimpinan wahyu yang dibawa oleh para utusan Allah yang dilantik kalangan manusia itu sendiri. Maka benda tadi itulah yang menjadikan package lengkap. Kalau kita ada persediaan ilmu, dan kita gunakan akal kita dengan cara yang betul, dan kita menurut panduan wahyu yang dibawa oleh utusan Allah, maka itulah jalan selamat kita. Dan kalau ada mentangkan tadi itu, maka Allah Ta'ala menyatakan hikmah sebaliknya. Adakah Allah Ta'ala tak tahu akan berlakunya sekali-sekali? Allah Ta'ala maha tahu belaka. Tapi ada hikmah sebaliknya. Sebab itu Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Hakim. Ada berlaku nampak pada zahir kita tu nampak macam tak berapa seronok. Kan? Tapi ada hikmah sebaliknya. Allah Ta'ala lebih tahu. Dan kemudian Allah Ta'ala pun mengangkat darjat manusia ini dengan diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Iaitu sujud bukan sujud bersifat
ubudiyah, pengabdian diri, tapi sujud bersifat memberikan penghormatan. Kemudian bila diperintahkan itu malaikat sujud, malaikat adalah iblis. Iblis ni dia sombong dan takabur, maka dia ingkar perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kalau tengok pada ayat ini, daripada awal tidak ada kalimah iblis, tiba-tiba waktu sujud tadi tu, maka ada satu kalimah yang dikhususkan pula namanya iblis. Kerana memang perbahasan para ulama, iblis ni asalnya disebutkan sekumpulan pada malaikat, maksudnya makhluk yang penghuni syurga. Dan ada perbahasan pula lah dari sudut yang ada diceritakan, iblis ni dia ni walaupun kalangan malaikat tapi dia martabat lain sikit. Martabat lain sikit. Hebat dia ni. Tapi akhir sekali kerana dia itu enggan dan takabur, maka akhir sekali dia menjadi makhluk yang paling hina sekali lah. Dan Adam pun terus diceritakan pada ayat ini duduk dengan isteri, kerana bila Adam sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala menciptakan pasangannya pula, isterinya, iaitulah Hawa, pada ayat yang pertama surah An-Nisa, yang mana diciptakan manusia itu daripada jiwa yang satu akan pasangan dia. Diciptakan Hawa ni pula secara masyhur dan kuatnya daripada tulang rusuk Nabi Adam, walaupun ada pendapat yang lain menyatakan bukan daripada tulang rusuk, tapi yang dimaksudkan min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu ni jenis yang sama. Tapi ada satu hadis daripada Al-Imam An-Nawawi meriwayatkannya, memang jelas Nabi SAW sebut daripada tulang rusuk, dan inilah yang lebih kuat pandangan tersebut. Bila Adam duduk di situ, hanya diperintahkan tidak mendekati satu pokok yang secara masyhurnya pokok ini dinamakan pokok khuldi, serta buahnya itu pun dinamakan khuldi. Khuldi ini kekal. Kenapa dinamakan pokok kekal ataupun buah itu kekal? Kerana pada surah Al-A'raf, dalam penceritaan kisah Nabi Adam di syurga juga didetailkan sikit, iaitulah iblis datang kepada Adam dan Hawa memperdayakan mereka, di mana kalau mereka nak duduk kekal di dalam syurga ini, mereka sama ada kena berubah menjadi malaikat. Tapi kalau mereka tak boleh ubah jadi malaikat, mereka tetap manusia, mereka kena makan buah tersebut supaya dia boleh kekal. Jadi iblis tipu. Bermakna katanya Adam tahu dia tidak duduk di kekal selama-lamanya, kerana diciptakan sebagai khalifah sampai masa akan dihantar oleh Allah ke atas muka bumi. Sebab itu iblis pun berjaya memperdayakan Adam dan juga Hawa. Adakah iblis kalau tak memperdayakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa tak turun ke bumi? Tidak, tetap akan turun. Disebutkan, saya belajar waktu tu di Al-Azhar, ada satu subjek tauhid, subjek tauhid, pensyarah tu cerita tetap Adam akan diturunkan. Cuma garis masanya Allah Ta'ala mentakdirkan turun bersebab, sebagai menjadi pengajaran kepada kita untuk beberapa perkara. Yang pertama, nak menunjukkan iblis ni memang musuh ketat kepada manusia. Yang keduanya, menunjukkan bahawasanya iaitulah biar manusia ni berfikir dalam keadaan mereka ni walaupun mendapat penghormatan apabila Allah Ta'ala suruh malaikat sujudnya malaikat kepada Adam tadi tu, tapi dia tidak rasa bongkak dan dia tahu bahawasanya dia juga ada kesilapan yang perlu diperbaiki. Kan? Jadi ada beberapa lagi lah. Jadi cara ringkasnya demikian. Dinamakan khuldi kerana sifatnya itu pada memperdayakan mereka untuk kekal selama-lamanya. Perbahasan tentang Adam dan Hawa berada di syurga tersebut jannata. Kalau kita tengok dalam tafsir Munir, almarhum Dr. Wahab Az-Zuhli menyatakan pandangan ulama, memang ialah syurga yang hakiki. Kalau yang menyatakan takkanlah masuk syurga boleh keluar balik. Maka ini jannata bukan syurga yang hakiki, tapi satu tempat yang sangat cantik di atas muka bumi ini. Maka itu bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah pandangan Mu'tazilah. Bagi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia adalah syurga yang hakiki, memang syurga hakiki. Kemudian dia dikeluarkan, dan Adam dikeluarkan daripada syurga hari Jumaat. Dalam satu hadis, khuliqa Adam, diciptakan Adam pada hari Jumaat, dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat, dikeluarkan daripada syurga pun pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat antara kemuliaan dia itu, antara peristiwa-peristiwa yang berlaku tadi itulah. Dan Allah Ta'ala pun dah sebutkan sebab apa Allah Ta'ala pun telah
menetapkan sebenarnya Adam tadi akan turun ke bumi? Sebab Allah Ta'ala dah beritahu awal dah, walakum fil ardi, bagi kamu di atas muka bumi ini mustaqarrun, tempat tinggal. Dah ada tempat tinggal dah asalnya tadi. Sebab itu pada awal-awal telah disebutkan manusia sebagai khalifah. Dan bila Adam AS dikeluarkan daripada syurga, dihantar ke bumi, Allah mengajarkan kalimat, di antaranya adalah kalimah-kalimah untuk taubat. Kerana Adam nak bertaubat kepada Allah berbanding dengan iblis, mereka tidak bertaubat. Dalam kitab fiqh Al-Awlawiyat, fiqh keutamaan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, antara hikmah Allah Ta'ala menceritakan kisah Adam dan iblis di beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya sini surah Al-Baqarah, kemudian di dalam surah Al-A'raf, tak silap selepas tu dalam surah surah Toha pun ada. Antara hikmah dia adalah nak menceritakan setiap makhluk ni ada silap, tetapi ikut perangai Adam, dia silap, dia kembali pada Allah. Jangan ikut perangai iblis, dia silap, dia terus dalam keadaan kesilapan dia tadi tu enggan untuk menerima kebenaran tadi tu. Sebab itu orang yang terbaik adalah bukan orang yang tak buat silap. Nabi SAW sebut apa? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam ni pasti ada buat salah dan silap. Dan orang yang terbaik yang dalam kalangan buat salah silap ni, manusia ni adalah orang yang bertaubat. Orang yang terbaik bukan orang yang langsung tak ada salah. Pasti ada kesalahan, kesilapan, kelompongan. Tapi orang yang terbaik, orang yang belajar daripada kesalahan, dia bangkit, dia buat benda yang baik. Daripada tersebut. Jadi orang yang menurut hidayah, orang yang akan mendapat kebahagiaan. Orang yang ingkar kepada perintah Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah sebagai balasan dia. Dan pada ayat 40 itu permulaan kisah Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan kepada kaum Bani Israel. Iaitulah janji-janji. Janji-janjinya apa? Iaitulah mereka nak turut akan para rasul yang diutuskan kalangan mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi daripada perkara tagut, perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Tapi mereka ingkar, mereka lawan utusan-utusan tadi itu. Mereka juga menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 40 adalah permulaan ayat tentang peringatan Tuhan kepada Bani Israel tentang beberapa perintah dan larangan Tuhan yang diberikan kepada kaum Bani Israel tersebut. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada esok hari untuk ayat yang seterusnya 41 sampai yang ke-50. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati urusan kita. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus mengekalkan kita dalam bimbingan petunjuknya di atas jalan yang kebenaran. Selamat berpuasa pada hari yang keempat dan teruskanlah beribadah sebagaimana kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh keimanan dan penuh dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tolong sebarkan kepada grup yang lain dan juga minta promosikan untuk subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman.